juga mengalami hukuman dan azab siksaan. Okey, doktor, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu. Silakan Ustaz, tanpa kita melengahkan masa, jomlah kita terus mendengar ulasan daripada Ustaz pada bermula dengan muka surat 41 ni. Kalimah yang ke-6. Alright, silakan Ustaz. Okay, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada hari ini untuk meneruskan pembacaan kita terhadap buku ataupun risalah kalimah yang ringkas ini. Pada hari ini kita masuk kepada kalimah yang ke-6, di mana pada kalimah ini Al-Ustaz Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi memulakan dengan ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang bermaksud sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Saya mungkin tak menghuraikan panjang, mungkin ringkas saja. Saya rasa mudah untuk difahami. Cuma yang paling penting di sini kita nak lihat apakah intipati daripada apa yang akan dibincangkan oleh Al-Ustaz Badi'uz Zaman di dalam kalimah yang ke-6 ini. Berpandukan ataupun berdasarkan kepada ayat tadi, surah At-Taubah ayat 111 tadi. Kalau kita lihat kepada manusia ni semuanya adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun begitu, Allah Ta'ala ingin membeli semua yang dimiliki oleh manusia itu, sama ada diri mereka sendiri ataupun harta benda yang dimiliki oleh manusia itu. Sedangkan kedua-dua perkara ni sebenarnya pemilik hakikinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala berinteraksi dengan manusia ataupun dengan kita ni, dengan orang-orang yang beriman ini, seolah-olah kedua-dua perkara itu adalah milik kita sebab Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Seolah-olah dia adalah milik kita. Sebab dalam jual beli pun apabila berlaku jual beli bermaksud berlakunya perpindahan pemilikan daripada seorang penjual kepada seorang pembeli dan begitu juga sebaliknya. Perpindahan pemilikan, kalau dalam jual beli ini ada dua benda yang bertukar tangan lah. Satu barang al-mabi', yang kedua as-saman, harga. Jadi dua benda ni akan bertukar tangan. Al-mabi', benda yang dijual itu akan bertukar tangan daripada penjual kepada pembeli. Sementara as-saman, harga itu akan bertukar tangan daripada pembeli kepada penjual. Jadi macam itulah. Jadi asalnya al-mabi' ini adalah milik kepada penjual. As-saman itu adalah milik kepada pembeli. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang jual beli, maksudnya seseorang hanya boleh menjual apa yang dimilikinya. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, segala yang ada pada kita ni, diri kita sendiri dan juga bahkan segala harta yang kita miliki itu sebenarnya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pemilik hakikinya. Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mahu membeli yang benda yang asalnya miliknya. Sebenarnya hanya dipinjamkan kepada kita saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berinteraksi dengan kita seolah-olah benda-benda itu adalah milik kita. Jadi dalam kalimah yang ke-6 ini, Al-Ustaz Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi ingin menjelaskan bahawa
menjalani ataupun menjalankan transaksi ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna kita menyerahkan nyawa dan juga harta kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan satu perniagaan ataupun interaksi yang paling menguntungkan, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana perkara ini sebagaimana biasalah Al-Ustaz Bani Zaman Syahid An-Nursi menjelaskannya melalui perumpamaan daripada cerita yang kita telah baca tadilah, bagaimana wujud seorang raja yang telah mengamanahkan kepada dua orang rakyatnya, setiap orang diberikan satu ladang, dan dalam ladang itu ada kilang, ada jentera, ada kuda, ada senjata dan sebagainya. Dan pada zaman tersebut adalah zaman peperangan. Zaman peperangan ni zaman tidak stabil. Kalau kita di Malaysia ni 2-3 minggu lepas kita tak stabil dari sudut politik pun kita rasa dah macam-macam, rasa kacau dan sebagainya. Apatah lagi jika sekiranya kita sedang berada dalam zaman peperangan, zaman yang tidak stabil. Kerana zaman peperangan ni mungkin boleh menyebabkan kemusnahan sama sekali terhadap apa yang kita miliki, bahkan terhadap jiwa dan nyawa kita itu sendiri. Jadi dalam keadaan tersebut, raja mengutuskan satu orang yang orang kanan, orang kanan baginda, dihantar kepada kedua-dua orang lelaki yang diamanahkan dengan satu ladang setiap seorang tadi, supaya memberitahu kepada mereka berdua bahawa raja ingin membeli segala amanah. Sedangkan semua benda yang berada di tangan mereka berdua itu adalah milik raja itu sendiri, tapi dia nak beli. Dan raja itu kata nak simpan barang-barang tersebut. Dan selepas perang berakhir nanti, raja itu akan mengembalikan semula barang-barang yang dibeli itu dengan keadaan yang lebih baik. Okey, bayar dengan harga yang tinggi dan sebagainya. Dan segala kita kata maintenance, penyelenggaraan, kos penyelenggaraan terhadap jentera-jentera yang berada di tangan mereka itu akan ditanggung oleh raja. Okey, tapi dengan syarat barang-barang tersebut walaupun ingin dibeli ataupun dibeli oleh raja, tetapi raja itu memberikan keizinan kepada mereka untuk terus menyimpan ataupun berada pada tangan mereka berdua sehingga segala tugasan dapat diselesaikan daripada penggunaan jentera-jentera yang dimiliki tersebut. Di mana dia kata hasil daripada jualan ini, seseorang itu akan memperolehi 5 jenis keuntungan yang akan dijelaskan nanti. Dan sesiapa yang tidak bersetuju untuk melakukan penjualan ini, maka dia akan mengalami 5 jenis kerugian yang akan dijelaskan nanti. Okey, kemudian kalau kedua-dua mereka tidak ingin menjual pun, tidak ingin menjual apa-apa yang diamanahkan kepada mereka, tak ingin jual benda itu kepada raja, maka sudah pasti mereka berdua tidak akan mampu untuk memelihara apa yang ada pada mereka. Amanah yang ada pada mereka itu tidak akan mampu dipelihara dan dijaga sebaiknya sebagaimana yang telah berlaku kepada orang lain. Semuanya akan kehilangan barang-barang tersebut ataupun yang diamanahkan kepada mereka. Dan juga akan terlepas daripada bayaran harga tinggi yang ditawarkan oleh raja tersebut. Kemudian semua barang-barang yang dimiliki itu juga akan jadi tidak bernilai lagi kemudian daripada itu. Kemudian kemudian menjual harta itu maksudnya menjadi askar kepada raja dan bertindak atas nama raja. Kemudian
Bahkan bukan setakat itu saja, apabila seseorang itu telah menjual harta-harta itu, bermaksud dia menjadi seorang askar yang elit, seorang askar yang istimewa kepada seorang raja, bukan pada kedudukan ataupun kedudukan yang biasa. Okey. Okey, setelah mendengarkan tawaran yang dibuat oleh utusan raja tersebut, maka yang dua orang tadi yang diberikan amanah oleh raja tersebut dengan satu ladang itu, maka salah seorang daripada mereka bersetuju dengan tawaran yang dibawa oleh orang suruhan raja untuk menjual barang yang diamanahkan kepadanya kepada raja. Manakala seorang lagi tak mau, dia enggan, angkuh kerana mengikut godaan nafsunya, dan bersifat seperti Firaun, seolah-olah dia merasakan dirinya kekal selama-lamanya berada di ladang tersebut, dalam keadaan dia tidak menghiraukan pun apa yang berlaku pada zaman tersebut, sebagaimana yang disebutkan tadi. Zaman tersebut adalah zaman peperangan, zaman yang tidak stabil, yang pada bila-bila masa saja boleh berlaku perubahan dan juga kemusnahan. Okey, apabila itu yang berlaku, seorang lelaki yang pertama menerima, lelaki yang kedua menolak, maka lelaki yang pertama yang menerima itu dalam masa yang singkat sahaja dia telah mencapai kedudukan yang tinggi, sehingga ia diberikan naungan kasih sayang raja. Bukan setakat itu saja, di samping mempunyai kedudukan yang tinggi di samping raja, dia juga hidup bahagia di dalam istana khas yang disediakan oleh raja. Sebaliknya, yang seorang lagi yang menolak tawaran pembelian daripada orang suruhan raja itu, sebaliknya dia berada di dalam kehinaan, kerendahan, hasil daripada kesilapannya, kesalahannya untuk tidak menerima tawaran daripada orang suruhan raja itu. Wallahu a'lam. Alright, okey. Baik, saya fikirkan jelas dan sudah ulasan daripada Ustaz ni. Kalau ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan oleh tuan-tuan dan puan-puan sepanjang tempoh bicara kita ataupun ulasan yang disampaikan oleh Ustaz, kalau ada perkara-perkara yang tidak jelas dan atau ingin mendapatkan ulasan yang lebih panjang, kita alu-alukan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk menuliskan di dalam ruangan chat ya. Nanti insya-Allah kita akan ulas lagi dengan lebih lanjut lagi lah. Kita akan mohon lagi ulasan tambahan mungkin daripada Ustaz Anwar sendiri dan juga daripada Prof Adam. Alright, okey, dan kemudian kita sambung pada halaman yang seterusnya, pada halaman 44 oleh Ustaz Syakur. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, baik, saya sambung. Okey, baik. Waalaikumsalam. Ya, jelas, okey. Wahai jiwa yang penuh dengan godaan nafsu, lihatlah melalui teleskop tamsil ini akan wajah hakikatnya. Adapun raja, dia ialah sultan yang azali lagi abadi. Tuhan Rabb yang mulia dan penciptamu. Ladang-ladang, jentera-jentera, alat-alat dan timbangan-timbangan adalah milik anda semasa dalam lingkungan kehidupan dunia, iaitu dalam pemilikan anda termasuk badan, roh, hati dan perasaan deria seperti yang terdapat pada mata, lidah, akal dan imajinasi daripada seluruh panca indera zahir dan batin. Adapun sahabat raja yang rapat dan mulia itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Titah diraja yang bijaksana itu adalah Al-Quran Al-Hakim yang bijaksana, yang mengisytiharkan jual beli dan perniagaan yang menguntungkan sebagaimana dibincangkan di atas melalui ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman akan jiwa mereka
dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Medan pertempuran adalah permukaan bumi yang bergelora ini yang tidak berhenti-henti dengan perubahan dan kemusnahan yang menyebabkan setiap orang berfikir. Oleh sebab segala-galanya akan meninggalkan genggaman kita, akan dibinasakan dan hilang. Tidakkah ada jalan penyelesaian yang boleh mengubahnya menjadi sesuatu yang kekal dan abadi? Semasa sedang memikirkan perkara-perkara ini, dia tiba-tiba mendengar suara Al-Quran Al-Samawi yang bergema. Ia berkata, memang ada jalan yang mengandungi 5 martabat keuntungan di dalam satu urusan yang terbaik dan mudah. Soalan, apakah caranya? Jawapan, iaitu menjual amanah kepada pemiliknya yang hakiki. Di dalam jualan ini terdapat 5 martabat keuntungan. Keuntungan pertama, harta yang binasa akan menjadi kekal abadi kerana umur yang fana itu. Apabila ia diberikan kepada Tuhan yang maha kekal abadi dan zat yang memiliki kemuliaan dan dikorbankan pada jalannya, akan bertukar menjadi kekal abadi dan menghasilkan buah-buahan yang berkekalan. Ketika itu, minit-minit umur kehidupan seseorang pada zahirnya akan lenyap dan hancur seperti biji-biji benih. Tetapi akhirnya melahirkan bunga-bunga dan tangkai-tangkai kebahagiaan di alam baqa' yang akan menghasilkan cahaya dan pemandangan menyenangkan di alam barzakh. Keuntungan kedua, harga tinggi yang diberikan itu adalah umpama syurga. Keuntungan ketiga, nilai setiap anggota badan dan setiap anggota diri akan meningkat dari 1 hingga 1000. Sebagai contoh, akal adalah satu alat. Jika anda tidak menjualnya kepada Tuhan yang memiliki tetapi menggunakannya untuk kepentingan nafsu, ia akan menjadi tidak menyenangkan, mengganggu dan melemahkan kerana ia membebankan engkau dengan segala kesakitan masa lalu yang mendukacitakan dan kedahsyatan masa hadapan yang membimbangkan. Oleh itu, ia bertukar menjadi alat yang memudaratkan dan mencelakakan. Sebab itulah orang yang fasik selalu membiarkan diri mereka menjadi mabuk atau terjerumus ke dalam keseronokan yang melalaikan untuk melarikan diri dari kerusingan dan gangguan terhadap akalnya. Tetapi jika akal dijual kepada pemiliknya yang hakiki dan digunakan bagi pihaknya, maka akal akan menjadi kunci ajaib yang boleh membuka khazanah alam dan khazanah hikmat ilahi yang tidak terkira banyaknya di alam ini. Dengan ini, kunci itu melayakkan pemiliknya meningkat ke tahap mursyid Rabbani dan mendapat kebahagiaan yang kekal abadi. Contohnya, mata adalah satu deria, seperti tingkap untuk roh menyaksikan alam ini melaluinya. Sekiranya ia tidak dijual kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi digunakan bagi pihak hawa nafsu, dengan menatap secebis keindahan, kecantikan dan adegan-adegan yang sementara, ia berada pada kedudukan khadam dan perantara hina yang berkhidmat untuk hawa nafsu dan syahwat. Tetapi jika mata anda dijual kepada pencipta yang maha melihat dan menggunakan bagi pihaknya dan dalam lingkungan yang dibenarkan, maka mata anda akan meningkat ke maqam seorang pembaca dan peneliti kitab alam yang besar ini, menjadi saksi kepada mukjizat seni Rabbani dan seumpama seekor lebah yang diberkati sedang menghisap madu di atas bunga-bunga rahmat ilahi di dalam taman-taman berbola dunia ini. Alhamdulillah. Alright, okay, baik. Terima kasih Ustaz Syakur di atas bacaannya. Silakan Ustaz. Ustaz tak unmute, Ustaz tak mute, Ustaz tak mute ha. Ustaz punya ni ha. Alright, okay Ustaz. Okay. Maaf. Tak perasan. Tak apa. Memang biasa Okay. Ustaz macam tu Ustaz. Okay, alright. Okey, setelah Al-Ustaz Badi'uz Zaman Sa'in Nursi membawa
tamsilan, maka Al-Ustaz mula menjelaskanlah maksud-maksud perlembangan yang disebutkan, dan sebagaimana biasalah saya rasa ini adalah begitu jelas. Cuma mungkin beberapa perkara yang saya cuba nak bangkitkan di sini kepada beberapa lah perkara berkenaan dengan keuntungan-keuntungan yang bakal diperolehi oleh manusia apabila dia melakukan ataupun menerima bersetuju untuk melakukan muamalah ataupun transaksi di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita lihat keuntungan yang pertama tu pada muka surat 45. 45 ini ya. Okey Ustaz. Harta yang binasa akan menjadi kekal abadi. Dia kata macam tu, harta yang binasa, sebab harta yang kita perolehi di atas muka bumi ini ataupun umur kita sendirilah. Sebab harta yang umur kita juga boleh menjadi harta. Jadi harta. Betul Ustaz. Jadi dia adalah, kalau mengikut sifir dunia, dia fana, dia akan binasa. Tetapi apabila kita menjualnya kerana Allah, kepada Allah, kerana Allah, maka dia akan menjadi suatu yang kekal abadi. Sebagaimana yang akan dijelaskan nantilah. Kemudian harganya juga akan meningkat tinggi, dan harganya apa? Syurga. Bi'anna lahumul jannah. Kita jual jiwa dan juga harta kita, pulangannya, imbalannya adalah syurga. Okey, kemudian setiap anggota kita ni pula akan meningkat nilainya. Mungkin kalau kita tidak menerima jual beli ni, mungkin nilainya 1 saja, tetapi jika kita bersetuju dengan transaksi ni, maka kita dapat 1000 nilai daripada setiap anggota yang kita miliki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang dinyatakan oleh Al-Ustaz Badi'uzzaman Sa'id Nursi di sini, yang pertama akal kan, yang kedua mata. Kemudian contoh-contoh lain selepas daripada itulah. Maksudnya akal dan mata ini, jika sekiranya kita tidak menjualnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud, dengan kita menggunakannya hanya berpandukan kepada perintah-perintah dan juga arahan-arahan, serta tidak melampaui larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mengalami kerugianlah. Tetapi jika sekiranya kita menggunakan mata dan juga akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, maka mata dan juga akal kita itu akan bertukar menjadi sumber kebaikan dan juga boleh menjadikan kita memperolehi kebalasan ganjaran pahala yang amat besar sekali. Wallahu alam, saya rasa setakat itu dulu. Alright, okey. Kita mungkin benarkan kerana kita tidak Ustaz tak ulas panjang tu, kerana satu dah jelas dia. Yang kedua, kita sebenarnya mengalu-ngalu dan teringin sangat nak dengar. Kalau ada soalan daripada tetamu kita, peserta kita ni, kita mengalu-ngalukan sangat untuk mendengar, dan kita mungkin ada kalau jika sekiranya ada daripada peserta kita ada ulasan tambahan ataupun ada pandangan yang ingin disampaikan berkenaan tentang teks kita ni, juga dialu-alukan untuk melontarkan idea lah. Okay, alright. Okay, kita sambung Ustaz ya. Kalau untuk selanjutnya muka surat 47, ini akan dibacakan oleh Cik Aina Umairah. Silakan Cik Aina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aina, silakan. Contoh lain adalah lidah dan deria rasa. Sekiranya anda tidak menjualnya kepada pencipta yang maha bijaksana, tetapi menggunakannya bagi pihak nafsu dan perut, ia akan jatuh dan menurun ke tahap kandang perut dan pengawal kilang. Maka nilainya akan hilang. Tetapi jika anda menjualnya kepada pemberi rezeki yang maha pemurah, pada waktu itu deria rasa yang dikecapi oleh lidah akan naik ke pangkat seorang menteri yang mahir terhadap perbendaharaan rahmat ilahi dan seorang nazir yang bersyukur di dapur kekuasaan ilahi yang maha kekal abadi. Wahai akal, perhatikanlah,
Di manakah alat yang memusnahkan berbanding kunci kepada alam semesta? Wahai mata, lihatlah dengan teliti, di manakah perantara yang hina itu berbanding nazir yang berilmu bagi perpustakaan ilahi? Wahai lidah, kecapilah dengan sepenuh rasa. Lihatlah perbezaan antara pengawal kandang atau pengawas kilang berbanding dengan nazir perbendaraan rahmat ilahi. Seterusnya, bandingkan semua alat dan anggota-anggota yang lain dan kemudian anda akan memahami dengan yakin bahawa pada hakikatnya orang mukmin layak ke syurga manakala orang kafir mendapat suatu keadaan yang melayakkannya ke neraka. Sebabnya, setiap daripada mereka mencapai nasib seperti ini adalah kerana orang mukmin menggunakan amanah yang diberikan penciptanya atas nama Tuhannya dan dalam lingkungan yang dibenarkannya. Manakala orang kafir mengkhianati amanah dan menggunakannya demi kehendak nafsu amarahnya. Keuntungan keempat, insan adalah daif tetapi musibahnya banyak. Dia adalah fakir manakala keperluannya adalah banyak. Dia adalah lemah sedangkan bebanan kehidupannya amat berat. Jika dia tidak bertawakal dengan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Agung dan tidak menyerahkan segala urusan kepadanya dan tidak berasa tenang dengannya, maka dia akan terus mengalami azab wujdani, perasaan yang berterusan. Kesengsaraan daripada usaha yang tidak berhasil, kesedihan dan penyesalan akan mencekiknya menjadi mabuk atau binatang yang ganas. Keuntungan kelima, semua ibadat, zikir dan tasbih yang dilakukan oleh anggota-anggota badan ketika ia beramal akan bertukar menjadi sebuah buah-buahan di syurga dan diberikan kepada anda ketika anda amat berhajat kepadanya. Perkara ini disepakati secara ijma' dalam kalangan ahlu al-ikhtisas, al-syuhud, al-dawq dan al-kashaf. Sekiranya anda tidak melaksanakan perdagangan ini yang mempunyai 5 martabat keuntungan, anda bukan sahaja mendapat kerugian kerana tidak memperoleh keutamaan tersebut, tetapi anda juga akan mengalami 5 martabat kerugian berikut. Kerugian pertama, harta dan anak pinak yang anda kasihi, hawa nafsu yang anda banggakan, kehidupan dunia serta zaman muda yang anda tergila-gilakan, semuanya akan lenyap dan hilang dari tangan anda. Tetapi ia akan meninggalkan kesan-kesan dosa dan kesakitan yang tertanggung di atas bahu anda. Kerugian kedua, anda akan mendapat balasan sebagai seorang yang mengkhianati amanah kerana anda menggunakan alat yang paling berharga pada perkara yang paling tidak bernilai dengan menzalimi diri anda sendiri. Kerugian ketiga, dengan menjatuhkan martabat semua anggota panca indera manusia yang berharga ke tahap binatang bahkan lebih rendah, kamu telah mendustai dan menzalimi hikmah ilahi. Kerugian keempat, dalam kedaifan dan kefakiran, ditambah lagi dengan berat bebanan kehidupan pada bahu anda yang lemah yang akan sentiasa mengerang dan meratap di bawah pukulan pemisahan dan kematian. Kerugian kelima, sepatutnya hadiah yang dianugerahkan kepada anda daripada Yang Maha Pemurah seperti akal, hati, mata dan lidah yang merupakan asas-asas untuk membuat persiapan bagi kehidupan dan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Tetapi sebaliknya anda telah menukarkannya kepada keadaan yang buruk yang akan membuka pintu neraka jahanam untuk anda. Sekarang kita akan lihat kepada jual beli itu. Adakah bebanannya terlalu berat sehingga menyebabkan ramai yang menjauhkan diri daripadanya? Tidak, sama sekali tidak. Ia tidak memenatkan dan tidak membebankan sama sekali kerana lingkungan yang halal adalah luas dan mencukupi untuk manusia memperolehi keseronokan dan kebahagiaan. Tidak perlu langsung memasuki larangannya. Kewajipan ilahi adalah ringan dan sedikit. Menjadi seorang hamba dan askar Allah adalah penghormatan mulia yang manis yang tidak dapat diungkapkan. Kewajipan tersebut adalah seperti seorang askar yang melakukan dan memulakan sesuatu atas namanya sahaja, memberi dan mengambil atas namanya, bergerak dalam lingkungan kebenaran dan undang-undangnya dengan mendapat kedamaian. Jika berlaku kecuaian, maka dia mesti memohon pengampunannya, istighfar dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunilah kesalahan kami dan terimalah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu. Jadikanlah kami pemegang amanah yang taat sehingga tiba saatnya ia diambil daripada kami. Amin." Kita sepatutnya mengucapkan doa di atas dan merayu kepadanya. Okey, baik. Alright, terima kasih Cik Aina Munirah.
di atas bacaan tadi. Okey, Ustaz. Sambung Ustaz. Sambung Okey. Ustaz. Okey, seterusnya tadi dah disebutkan tentang apa ni, akal dengan mata. Kemudian Ya, di sini disebutkan pula lidah. lidah. Jika sekiranya lidah itu tidak digunakan ataupun tidak dijual kepada Allah dengan maksud dijual kepada Allah ni, maksudnya kita menggunakan lidah yang dikurniakan oleh Allah itu hanya kepada perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjauhkan lidah kita ini daripada mengucapkan sesuatu yang boleh membawa dosa kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita gunakan lidah ni sebaliknya, berlawanan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata di situ kan, ia akan jatuh dan menurun ke tahap kandang perut dan pengawal kilang. Jadi jaga saja. Maksudnya bukanlah kita nak menghina profession jaga ni, tetapi dari sudut kedudukan sosial pun, maksudnya profession jaga ni berbanding dengan profession yang lain, dia kedudukannya lebih rendah lah. Tapi yang dimaksudkan di sini untuk menunjukkan bahawa lidah yang kita miliki ni, yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, jika kita gunakan pada perkara yang tidak sepatutnya, dia akan turun martabatnya. Sedangkan sepatutnya lidah ini jika kita gunakan pada perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lidah ini akan meningkat, dia kata, menaik ke pangkat seorang menteri yang mahir terhadap perbendaharaan rahmat ilahi dan seorang nazir yang bersyukur di dapur kekuasaan ilahi yang maha kekal abadi. Bagaimana seorang menteri, seorang menteri kedudukannya dalam status sosial kita pada hari ini, orang yang menjawat jawatan menteri ini tentulah kedudukannya tinggi. Begitu juga dengan maksud dia kata nazir, yang bersyukur. Nazir ni kalau dalam istilah kita di negara kita, istilah nazir ni saya rasa kita gunakan pada beberapa tempat ya. Yang pertama nazir masjid kan. Negeri Sembilan saya tak tahulah. Kalau di Selangor pengurusi masjid tu dipanggil nazir masjid. Dan yang kedua, kita guna nazir ni kepada satu orang pegawai di Kementerian Pendidikan yang ditugaskan untuk memerhati dan juga menilai kerja-kerja dan tanggungjawab yang dilakukan oleh guru-guru kan. Saya rasa macam itulah kan. Jadi perkataan nazir tu. Jadi lidah yang kita gunakan dengan cara yang baik, yang dibenarkan, hanya pada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukannya akan meningkat sebagaimana tadilah. Kalau menteri ni dia banyak kuasa, dia banyak connection dia banyak boleh melakukan perkara-perkara yang mana orang lain tidak boleh buat. Begitu juga nazir, dia boleh mengetahui banyak perkara. Di sini disebut nazir yang bersyukur di dapur kekuasaan ilahi yang maha kekal abadi. Dapur tu mungkin pasal dia lidah kan, dia merasai makanan. Jadi apabila dia merasai makanan, dia rasa sedap, maka dia akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas deria rasa yang dikurniakan kepadanya. Maka keadaannya berbeza bagi orang yang menjadikan lidahnya itu mengikuti jalan ataupun peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukannya tadi macam menteri, macam nazir. Tetapi sebaliknya, jika sekiranya lidah itu digunakan pada perkara yang sebaliknya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memakan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kedudukannya akan menjadi hina. Jadi begitulah kedudukannya. Kemudian seterusnya keuntungan seterusnya lah, keempat, kalau kita menggunakan segala anggota kita ni pada jalan Allah, maka ia akan menyelamatkan kita daripada terus mengalami azab wujdani, azab perasaan yang berterusan. Itu Rasa kalau gelisah, kita rasa sentiasa tak tenang macam tu Ustaz ya.
Walaupun Okey. kita rasa benda tu sedap, benda tu baik pada pandangan hawa nafsu kita, tetapi ia akan menyebabkan kegelisahan, ketidaktenangan di dalam hati. Dan kegelisahan dan ketidaktenangan dalam hati itu merupakan satu azab yang mungkin bagi setengah orang lebih berat daripada azab fizikal kot, bagi setengah orang. Okey, kemudian seterusnya keuntungan seterusnya ibadat, semua ibadat, zikir, tasbih dan semua yang akan dilakukan itu akan bertukar menjadi buah-buahan di dalam syurga, yang mana pada ketika itu kita amat memerlukan kepada buah-buahan tersebut. Kemudian Ustaz Badi'uz Zaman menjelaskan tentang kerugian-kerugian lah yang bakal diperolehi jika sekiranya kita tidak menggunakan anggota-anggota ataupun kita tidak bersetuju ataupun tidak menerima untuk melakukan transaksi tadi. Cuma saya tak naklah sentuh satu persatu. Cuma mungkin kita boleh lihat kepada kerugian yang keempat. Dia kata manusia ni memang sentiasa di dalam kedaifan dan kefakiran. Sentiasa jadi kalaulah sekiranya dia tidak bersetuju untuk menerima tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin membeli jiwa dan harta dia, maka dia akan menyebabkan terpaksa menanggung sendirilah segala perkara, kesusahan, kesulitan yang berlaku kepadanya semasa dalam perjalanan di muka bumi ini. Dia terpaksa menanggung sendiri akan kesukaran dan kesulitan tersebut. Dan kemudian yang akhir itu dia kata meratap di bawah pukulan pemisahan dan kematian. Maksudnya mungkin dia mengalami kematian ahli keluarga yang dikasihi, yang disayangi, maka dia akan merasakan itu satu perkara yang amat beratlah bagi dia untuk dia tanggung. Sedangkan kalau dia ingat jika sekiranya dia jadi orang yang pertama, iaitu orang yang sanggup untuk menjual jiwa dan hartanya, apa saja yang dimilikinya, termasuk anak dia ke, anak keturunannya ke, adik-beradiknya ke, maka jika sekiranya berlaku perpisahan di atas muka bumi ini, dia akan dapat hadapi dengan baiklah. Kemudian yang saya rasa saya nak sentuh satu lagi, poin yang terakhir, pada muka surat 49 tu, perenggan yang terakhir, dia kata sekarang kita akan lihat kepada jual beli itu sendiri. Adakah bebanannya terlalu berat? Tapi dia kata tak berat, sama sekali tidak berat. Jual beli yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita menjalaninya, untuk kita menanggungnya, sebenarnya tidak terlalu berat, tidak berat pun, tidak, sama sekali tidak, dia kata. Sebab apa? Sebab lingkungan yang halal adalah luas dan mencukupi untuk manusia memperolehi keseronokan dan kebahagiaan. Mungkin setengah orang dia tak nak terima tawaran Allah Subhanahu Wa Taala ni kerana dia nak mengikut hawa nafsu dia. Dia rasa nak hidup dalam keadaan keseronokan, di dalam hiburan, dan kalau dia menerima jual beli tersebut, dia tak dapat nak berseronok, dia tidak dapat berhibur. Tetapi sebenarnya ketahuilah, lingkungan yang halal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu amat luas, sehingga kan kalau kita belajar muamalat, semua jenis benda muamalat ni adalah dibolehkan kepada manusia untuk melakukannya, kecuali yang diharamkan melalui nas. Ada nas kata haram tak boleh, barulah tak boleh. Jadi dan nas itu adalah terhad. Jadi menunjukkan yang dilarang tu sikit saja berbanding dengan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kewajipan ilahi ini adalah ringan dan sedikit berbanding dengan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kalau kita terima tawaran Allah untuk melakukan jual beli ini, transaksi ini, kita dah setuju, tapi kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang, terlanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin berlaku, maka di sana ada pintu taubat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membersihkan diri kita daripada kesalahan yang dilakukan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz untuk ulasannya sehingga ke
poin kita yang kalimah ke-6 ini. Sebelum kita lanjutkan Ustaz untuk bacaan selanjutnya oleh Cik Zahara, mungkin saya ingin mengalu-alukan juga kalau ada tambahan juga poin-poin dan ulasan-ulasan tambahan lain lagi daripada Prof Adam sendiri, Prof. Silakan Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih Doktor. Okey Prof. Saya ingat Ustaz sudah buat jelas sangat, tapi saya nak beberapa poin sahaja nak cakap. Dengan cara yang dekat sini, dekat dalam kalimah ini, biasanya kita boleh memahami kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita bayangkan satu raja, dia amanahkan alat-alat atau barang-barang kepada manusia, dan kemudian bagi semua kos-kos kehidupan barang-barang itu dan kos keperluan manusia itu pun, akhirnya bila masa sampai nak pulangkan kepadanya, dia bagi bonus lagi kalau kita guna dengan cara yang betul. Tengok macam mana kerja rajin kerahmatan buat Allah. betul-betul akan dapat bonus ya Prof, macam tu ya Prof, macam kita lah Kerahmatan sistem Allah kerja. Subhanahu Wa Taala. Dia bukan macam dia anggap, okey ini saya punya biasanya, saya amanahkan. Tak perlu bagi bonus atau apa-apa. Tapi masih lagi dia kasih sayang manusia. Ya, tengok kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, bila kita tengok dekat sini dan kita beribadah, dan selalu kita sebut ibadah, tapi dekat sini Badi'u Zaman jelaskan ibadah anggota-anggota badan kita juga. Apa maksud dengan jual beli dekat sini? Biasanya alat-alat atau anggota-anggota kita ada dengan ibadah itu yang sesuai biasanya. Akal macam mana beribadah, mata macam mana beribadah, lidah macam mana beribadah, telinga macam mana beribadah. Nanti dapat bonus dengan cara kita guna dekat sini anggota-anggota itu. Ya. Dan satu lagi kita faham dekat sini, akhirat nanti semua anggota itu pun akan dapat balasan apa kita buat yang sesuai dengan dekat sini sebenarnya. Ya, maksudnya anggota-anggota dapat kebahagiaan bergantung kepada ibadat kita berguna anggota itu di dunia ini. Katakan, akal tak cukup, kebahagiaan kuranglah. Atau mata biasanya tak cukup beribadah yang sesuai. Dan kebahagiaan mata dekat sana biasanya kurang juga. Kalau cukup-cukup semua insyaAllah, dan kita dapat syurga dengan penuh dan bahagia insyaAllah. InsyaAllah. Okey, saya ingat macam ini saja. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Saya juga amat tertarik dengan ulasan-ulasan ini Prof. Sehingga kan ada satu poin dia seperti ulasan penuhnya daripada Ustaz dan Prof. Saya boleh ambilkan kesimpulan sedikit. Saya faham di sini Prof bahawa kita ni manusia ni Allah berikan amanah, Allah pinjamkan semua anggota badan kita ya Prof. Ustaz. Pinjamkan apa yang dia diberi pada kita ni untuk kita perlakukan sebaik mungkin atas tiket ibadah kepadanya. Jadi kalau kita jalankan lidah kita, uruskan lidah kita dengan niat yang baik untuk ibadah kepada Allah, maka lipat ganda usahanya itu akan dibalas Allah dengan bonus yang terbaik nanti di akhirat. Begitu juga dengan anggota-anggota badan yang lain. Kerana anggota kita ni adalah hamba kepada Allah. Jadi kalau kerana hamba, maka milik dia yang Allah dah sebagai pemilik yang akan memberi rasa nikmat itu apabila kita menjalani ibadah mengikut apa yang Allah beri. Tetapi sebagaimana kita, badan kita, anggota badan kita, seluruhlah yang kita ada ni, yang kita punya pada badan kita ini kerana daif dan fakirnya kita ini, dalam konteks apa yang Allah ingin bagi tahu pada kita, kita ni daif, kita ni fakir kerana kalau Allah ambil sekejap saja akan hilang. Mata kita yang kita pandang, kalau Allah ambil sekelip mata sahaja dia akan jadi buta. Kalau lidah kita, kalau Allah ambil sekejap sahaja kita akan jadi
ataupun bicara kita juga akan hilang. Kotak suara kita juga akan pergi. So kerana itu kita berada dalam daif dan fakir kerana kebergantungan kita seluruhnya adalah kepada Allah SWT. Begitu ya Prof? Ustaz ya? Okey, alright. Terima kasih. Okey, Ya, baik. Okey, baik. Terima kasih Ustaz, Prof. Okey, kita sambung lagi bacaan kita yang seterusnya pada halaman yang seterusnya 51, kalimah yang ke-7. Kita sambung dengan Cik Zahara. Silakan Cik Zahara. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas Zahara. Okey, silakan Zahara. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalimah ke-7. Amantu billah wa bil yaumil akhir. Saya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jika anda ingin memahami betapa beriman dengan Allah dan hari akhirat merupakan dua kunci paling berharga yang dapat merungkaikan teka-teki alam ini dan membuka pintu kebahagiaan dan kesentosaan bagi roh manusia. Dan bagaimana sifat tawakal manusia kepada penciptanya melalui kesabaran serta bagaimana sifat pengharapan dan berdoa kepada Tuhan yang Maha memberi rezeki melalui kesyukuran merupakan rawatan paling berkesan yang menyembuhkan dan membawa patuh kepada hukum hakam Al-Quran, menunaikan salat dan meninggalkan dosa-dosa besar. Semuanya merupakan bekalan paling bernilai untuk akhirat, cahaya paling bersinar di alam kubur dan tiket paling mudah diperolehi bagi perjalanan menuju keabadian. Ya, jika anda ingin memahami semua perkara ini, maka perhatikan dan dengarlah tamsil berikut. Suatu ketika, seorang askar jatuh ke dalam keadaan yang paling dahsyat di dalam medan pertempuran dan ujian dengan percaturan antara keuntungan dan kerugian. Ia adalah seperti berikut. Askar itu cedera dengan dua luka yang dahsyat dan mendalam yang mengerikan di sebelah kanan dan kirinya, dan di belakangnya berdiri seekor singa yang besar seolah-olah menunggu untuk menerkamnya. Di hadapan matanya terdapat 4 hukuman gantung yang didirikan untuk menewaskan dan memusnahkan semua orang yang dicintainya, serta sedang menunggu dirinya juga. Dalam situasi ini, dia diarahkan melakukan satu perjalanan yang jauh. Sebagai seorang yang malang, dalam situasi yang dahsyat ini, ketika merenung akan nasibnya dan sedang beliau dalam keadaan berputus asa, tiba-tiba seorang lelaki yang murah hati dan bersinar dengan cahaya seperti Nabi Khidir alaihissalam muncul daripada sebelah kanannya dan berkata kepadanya, "Janganlah anda berputus asa, saya akan memberikan anda 2 azimat dan mengajarkannya kepada anda. Jika anda menggunakannya dengan betul, singa itu akan menjadi kuda tunggangan yang jinak. Tempat hukuman gantung itu akan menjadi buaya yang selesa dan menghiburkan anda. Saya juga akan memberikan 2 jenis ubat. Sekiranya anda menggunakannya dengan baik, kedua-dua luka anda yang berbau busuk itu akan bertukar menjadi 2 kuntum bunga lembut yang dipanggil wangian ros Nabi Muhammad SAW. Juga, saya akan memberikan anda 1 tiket. Dengannya, anda akan dapat melakukan perjalanan setahun dalam masa sehari, seolah-olah anda terbang. Jika anda tidak mempercayai saya, buatlah sedikit ujian. Nescaya anda akan dapat melihat akan kebenarannya." Orang itu pun melakukan sedikit ujian dan mengesahkan kebenarannya. Ya, saya Said yang malang ini membenarkannya juga kerana saya telah melakukan sedikit ujian dan melihat kebenarannya dengan yakin. Doktor boleh tolong ke bawah kan? Okey. Terima kasih doktor. Kemudian, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki yang licik dan mabuk seperti iblis datang dari sebelah kiri membawa untuknya barang-barangan kemas yang banyak, gambar-gambar yang cantik dan barang-barangan fantasi serta minuman keras yang menarik. Dia berhenti di hadapan orang itu dan berkata kepadanya, "Wahai kawanku, mari kita pergi bersukaria bersama-sama. Marilah kita melihat gambar-gambar gadis cantik, mendengar lagu-lagu yang mengasyikkan dan makan makanan-makanan yang enak di sana."
Soalan, apakah yang awak sedang kumat-kamitkan itu? Jawapan, suatu jampi. Hentikan perkara yang tidak difahami itu. Jangan rosakkan keseronokan kita sekarang. Soalan, apakah yang ada di tangan awak itu? Jawapan, satu ubat. Buangkan, anda sihat. Apakah salah dengan anda? Kini adalah masa berseronok. Soalan, apakah dia? Kertas itu dengan 5 tanda di atasnya. Jawapan, ia adalah satu tiket dan kad catuan keperluan kehidupan harian. Dia berkata, koyakkan semuanya. Kita tidak perlu melakukan perjalanan pada musim bunga yang indah. Ini, dia cuba memujuk orang itu dengan segala macam hila. Orang yang malang itu telah terpengaruh dengan pujukannya sedikit. Ya, manusia mudah ditipu. Saya juga pernah ditipu oleh tipu daya yang licik seperti ini. Alright. Okey, baik. Terima kasih Zahra di atas bacaannya. Kita kembali semula kepada kalimah ketujuh yang terawal ini untuk disambung ulasannya oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Pada kalimah ketujuh ini, kalau Ustaz ingin menjelaskan ataupun membuat perbandingan kepada kita lah supaya kita memahami konsep beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Jadi dalam perenggan awal itu beliau telah menyebutkan bagaimana dia bawa dalam bentuk jika anda ingin memahami betapa beriman dengan Allah dan hari akhirat itu merupakan dua kunci paling berharga yang dapat merungkaikan teka-teki alam ini. Maksudnya dengan kita beriman kepada Allah dan hari akhirat ini, banyak teka-teki yang mungkin tidak dapat dijawab oleh orang lain akan kita dapat menemui jawapannya lah. Dan bagaimana itu yang pertama, bagaimana beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan bagaimana sifat tawakal melalui sifat sabar, dan bagaimana sifat pengharapan, raja, dengan kesyukuran. Itu merupakan lawatan paling berkesan yang akan menyembuhkan segala persoalan tadilah, persoalan-persoalan keimanan. Dan bagaimana kepatuhan kepada hukum hakam yang utamanya solat dan meninggalkan dosa-dosa besar merupakan bekalan paling bernilai untuk akhirat. Jadi jika sekiranya kita ingin memahami perkara-perkara ini, beberapa perkara ini, beriman, bertawakal, mengharap, dan juga bagaimana patuh kepada hukum hakam dan meninggalkan dosa, itu merupakan bekalan yang akan memberikan keuntungan kita dalam hari akhirat nanti. Maka kita lihatlah contoh ataupun cerita, perumpamaan ataupun tamsil yang dijelaskan selepas daripada itu. Al-Ustaz Badi'uz Zaman menyifatkan ataupun membuat cerita ataupun perbandingan tentang seorang askar berada dalam keadaan paling dahsyat. Dia ada dua luka yang dalam di sebelah kiri dan kanan badannya. Di belakangnya ada seekor singa yang besar, seolah-olah sedang menunggu untuk menerkamnya. Kemudian di hadapannya ada tempat gantung yang di mana semua manusia sedang menuju ke tempat gantung itu akan mati, dan bahkan dirinya sendiri juga akan mati. Maka dalam keadaan tersebut dia diarahkan untuk melakukan satu perjalanan yang jauh. Jadi dalam keadaan itu ada satu orang yang nampaknya baik, memberikan nasihat kepadanya supaya dan menjelaskan kepadanya lah jika sekiranya memberikan kepadanya beberapa tips ataupun petua-petua yang boleh menyelamatkannya daripada keadaan kesukaran dan kesulitan yang dia sedang alami. Kan dia sedang luka, berada dalam keadaan kesulitan dan sebagainya, dan jika sekiranya dia mengikuti tip yang diberikan oleh lelaki tersebut, dia akan terselamatlah daripada segala kesulitan tersebut. Kalau kamu tak percaya pada aku, kata lelaki itu, buatlah sedikit ujian, uji kaji.
untuk menguji kebenaranku, kata-kataku. Jadi dia pun buat lelaki itu pun buat ujian dan didapati apa yang diperkatakan oleh lelaki yang kelihatan baik itu adalah benar. Kemudian Al-Ustaz sendiri mengatakan, ya, saya Said yang malang ini membenarkannya juga kerana saya telah melakukan sedikit ujian dan melihat kebenarannya dengan yakin. Itu orang yang pertama. Datang orang yang pertama. Kemudian datang pula orang kedua. Seorang lelaki yang licik macam iblis, dia kata, bawa benda-benda yang kelihatan menggiurkan, yang sedap, yang lazat dan sebagainya, menghasutnya dan juga mendorongnya untuk bersukaria, berhibur dan sebagainya. Kemudian lelaki yang licik ni nampak ataupun melihat tentera tersebut yang dia nak hasut itu sedang mengucapkan sesuatu, kumat kamit, sebut sesuatu, mengucapkan sesuatu. Lalu lelaki licik tu pun tanya, "Menapa yang kamu ucapkan ni?" Satu jampi. Dia kata satu jampi. Nanti kita akan tengok di belakang apa maksud perkara-perkara ni, perlambangan-perlambangan yang dibuat oleh Al-Ustaz Badi'uz Zaman Sanusi ni akan dijelaskan satu persatu nantilah. Kemudian kat tangan awak tu ada apa? Ada ubat. Dia suruh buang ubat tu. Apa nama? Jampi tadi. Berhentilah, tak payah kita jampi. Kita sekarang ni sedang berseronok. Kita sekarang ni sedang berseronok. Teruskanlah kita berada dalam keadaan berseronok ini. Ubat tu buang, kita tak perlu. Kertas yang ada 5 tanda tu pun, tiket tu, buangkan, koyakkan. Kita tak perlu nak pergi mana-mana. Kita di sini dalam keadaan yang sudah seronok dan sebagainya lah. Maka lelaki yang licik itu cuba memujuk tentera tersebutlah, lelaki itu dengan segala macam elah untuk mempengaruhinya supaya mengikut jalan yang tidak baik tersebut. Kemudian Al-Ustaz Badi'uz Zaman akhirnya disebut, ya, manusia boleh ditipu. Saya juga pernah ditipu oleh tipu daya yang licik seperti ini. Wallahualam. Ya. Bagus dia punya pelambangannya ataupun analogi-analoginya, kan, untuk kita akhirnya insya-Allah akan faham dengan ulasan-ulasan tambahan sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi ni dengan gambaran-gambaran yang dinyatakan sebentar tadi. Okey, sebelum kita terlupa tentang gambaran tu, saya nak semua orang ingat apakah yang disebut dalam gambar-gambaran tentang singa di belakang lelaki itu sakit kiri dan kanannya, berluka, di belakangnya ada singa dan di depannya juga ada tempat seperti hukuman gantung. Dan nak bagi tahu bahawa keadaan dia tu sangat teruk. Masalah dia kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Seluruh hidup dia pandang kanan pun masalah, kiri pun masalah, depan dan belakang pun masalah. Jadi apakah idea dan saranan yang akan disampaikan oleh Ustaz Badi'uz Zaman Said Nursi ini? Nanti kita akan baca dan kita akan lanjutkan seterusnya dengan bacaan daripada Cik Rita Nur Suhailah. Silakan Cik Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dari sebelah kanan datang satu suara seperti guruh, berkata, janganlah tertipu. Berkatalah kepada si penipu itu, jika anda mempunyai cara untuk membunuh singa di belakang saya, membuang tempat hukuman gantung di hadapan saya, menyembuhkan luka-luka di kanan dan kiri saya dan menghalang perjalanan yang akan saya hadapi ini, silalah berbuat demikian. Tunjukkanlah bahawa anda mampu dan biarkanlah kami melihatnya. Kemudian barulah anda boleh katakan, marilah kita pergi berseronok bersama-sama. Jika tidak, diamlah sahaja, wahai si bodoh. Biarkanlah lelaki yang mulia seumpama Nabi Khidir AS tadi bercakap apa yang dikehendakinya. Wahai jiwaku yang telah berseronok pada masa mudanya dan sekarang menangis terhadap keseronokan tersebut, ketahuilah bahawa askar yang malang itu ialah anda sendiri dan manusia seluruhnya. Singa itu ialah ajal. Adapun tempat hukuman gantung itu ialah kematian, kehilangan dan pemisahan yang mana dalam pertukaran malam dan siang, semua rakan akan mengucapkan selamat tinggal dan akan hilang. Salah satu daripada kedua-dua luka itu adalah kelemahan manusia yang menyusahkan dan tidak terbatas.
Manakala satu lagi adalah kefakiran manusia yang menyedihkannya tanpa penghujung. Arahan pengusiran dan perjalanan itu yang bermula dari alam roh melalui rahim ibu, masa kanak-kanak dan zaman tua, alam dunia, kubur dan alam barzakh, melalui kebangkitan dan titian sirat adalah perjalanan ujian yang panjang untuk manusia. Kedua-dua azimat itu adalah keimanan kepada Allah yang Maha Esa dan keimanan kepada hari akhirat. Ya, melalui azimat suci itu, kematian menjadi seperti kuda yang jinak dan burak, ditunggang untuk mengeluarkan orang mukmin dari penjara dunia ini ke taman-taman syurga di hadapan Tuhan yang Maha Pemurah. Oleh sebab inilah insan-insan kamil telah memahami hakikat kematian, mencintainya dan mahu mati sebelum tibanya kematian. Kemudian perjalanan zaman dan berlalunya masa terhadap segala sesuatu serta kehilangan dan perpisahan, kematian dan kewafatan adalah seperti tempat-tempat pergantungan yang telah diubah oleh azimat keimanan ini menjadi gambaran yang bersinar dan mendorong manusia untuk melihat pemandangan yang baharu dan segar pada setiap perkara. Bahkan ia menjadi punca pemerhatian terhadap pelbagai jenis mukjizat penciptaan Tuhan yang Maha Mencipta, lagi Maha mempunyai kebesaran dan kudratnya yang luar biasa. Bahkan ia adalah penjelmaan rahmat Allah yang dapat disaksikan dengan penuh kenikmatan dan kegembiraan yang sempurna. Hal ini sama seperti apa yang digambarkan oleh cermin yang memantulkan warna-warni cahaya matahari yang segar dan gambar-gambar pada layar panggung wayang yang diubah sehingga kelihatan lebih menarik dan indah. Manakala bagi kedua-dua ubat itu pula, pertama adalah kesabaran dengan bertawakal kepada Allah, iaitu dengan menyandarkan diri kepada kekuasaan pencipta dan keyakinan terhadap kebijaksanaannya. Adakah ini benar? Ya, benar. Seseorang yang mengakui kelemahannya tetapi bersandar kepada Sultan alam semesta yang memiliki kuasa kun fayakun, maka jadilah ia. Bagaimanakah mungkin dia akan berasa takut dan bimbang? Kerana apabila berhadapan dengan musibah yang paling dahsyat, dia akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jua kami dikembalikan. Dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Penyayang dengan hati yang penuh ketenangan. Ya, seseorang yang mengenal Allah, al-arif billah, akan memperoleh kelazatan daripada kelemahan dan ketakutan kepadanya. Ya, memang terdapat kelazatan dalam ketakutan kepada Allah. Jika bayi yang berumur 1 tahun cukup bijak untuk ditanya, apakah yang paling menyenangkan dan paling manis untuk anda? Dia mungkin akan berkata, ketika saya menyedari kelemahan, kedaifan dan ketakutan saya terhadap tamparan lemah lembut ibu akan menyebabkan saya berlindung pada dakapannya yang lembut. Namun belas kasihan semua ibu hanyalah sekelumit kerdipan daripada manifestasi rahmat ilahi. Itulah sebabnya insan-insan yang bijak, insan kamil telah mendapat kelazatan yang tinggi dalam kelemahan dan ketakutan kepada Allah dan mengisytiharkan diri mereka bebas sebebasnya daripada apa-apa kekuatan dan kekuasaan sendiri dan mereka memohon perlindungan kepada Allah melalui kelemahan mereka. Mereka menjadikan kelemahan dan ketakutan sebagai syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Alright, terima kasih Rita untuk bacaannya. Okey, kita kembali kepada halaman tadi, muka surat 54 untuk disambung ulasannya oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Setelah itu datang, dia kata tiba-tiba dari sebelah kanan datang satu suara seperti guruh yang memberikan amaran. Janganlah tertipu dengan kata-kata si lelaki yang licik dan penipu itu. Bahkan dalam di sini kita disuruh mempersoalkan ataupun bertanya kepada lelaki yang licik itu yang ingin menarik tangan
ataupun tangan manusia lah kepada jalan keburukan, jalan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kalau kamu inginkan kami mengikut kamu, boleh, tapi sila pastikan terlebih dahulu anda mempunyai cara untuk membunuh singa di belakang saya. Itu yang pertama. Singa tu tolong bunuh. Kemudian tempat hukuman gantung tolong buang supaya saya tak dihukum gantung ataupun nyawa saya tidak diambil melalui tempat gantung tersebut. Dan sembuhkan luka-luka di kanan dan kiri saya. Dan halanglah perjalanan yang saya pasti akan melalui ini. Halanglah. Sekatlah saya daripada melalui perjalanan tersebut. Jika sekiranya anda boleh berbuat demikian, barulah anda boleh kata kepada kami, kepada saya, marilah kita pergi berseronok bersama-sama. Jika itu tidak dapat kamu lakukan, maka diamlah. Wahai si bodoh, dan biarkan lelaki mulia yang seumpama Nabi Khidir itu meneruskan perkataannya ataupun mengajak manusia ini ke arah kebaikan dan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian perenggan seterusnya Al-Ustaz Badi'uz Zaman Sa'id Nursi menjelaskan tentang maksudlah. Maksud daripada perumpamaan yang telah dinyatakan tadi. Okey. Askar tu siapa? Itu manusia itu sendiri. Singa tu adalah ajal. Tempat hukuman gantung itu adalah kematian. Kemudian di mana tempat hukuman gantung tu disifatkan sebelum ini dia akan menggantung semua manusia lah. Maksudnya dia akan mematikan semua manusia termasuklah diri lelaki itu sendiri. Jadi dia akan menyebabkan kehilangan dan perpisahan. Okey, kemudian dinyatakan kelemahan manusia dan kefakiran manusia itu tidak terbatas, tidak berpenghujung. Sebab itu dia memerlukan kepada bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan dapat menjalani perjalanan itu dengan sendirinya. Kemudian perjalanan yang dimaksudkan bermula daripada alam roh, sehinggalah matilah, sehinggalah ke titian as-sirat, sehingga ke akhirat dibangkitkan semula dan berakhir dengan syurga ataupun neraka, wa'iyadzubillah. Kemudian azimat, ataupun kita kata dalam soalan tadi yang ditanya oleh lelaki yang penipu tu, ditanya apa yang kamu kumat-kamitkan itu. Jadi dia jawab itu adalah jampi ataupun kita kata azimat lah. Jadi itu apa dia? Itu adalah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Jadi apabila kita percaya tentang kedua-dua konsep, keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhirat ini, maka segala perkara ataupun kematian, hakikat kematian itu akan difahami secara baik oleh setiap manusia, dan kematian itu bukanlah satu perkara yang akan menyebabkan ketiadaan selama-lamanya, bahkan ia hanyalah satu fasa kehidupan manusia ini di dalam menuju kehidupan yang abadi kemudian nanti. Kemudian seterusnya lah, saya tak nak sentuh satu persatu. Kemudian ubat sebab ditanya ubat, kamu boleh beli obat ke kepada luka dia yang mendalam tadi, lukanya yang parah tadi di sebelah kanan dan kiri badannya, bagaimana nak mengubatinya, keberhajatan dan kedaifan manusia itu. Dua penyakit itu ataupun dua luka itulah keberhajatan dan kedaifan manusia. Jadi macam mana nak berubat? Diterang di sini, yang pertama adalah dengan kesabaran, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana melalui kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan satu jalan untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apabila menghadapi sesuatu musibah, bersabar dan bertawakal,
Kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kerana kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki segala kekuasaan lah. Sebab Allah itu kun fayakun. Bila dia kata kun berlaku, maka perkara yang diperintahkannya itu akan tetap berlaku. Kemudian apa nama ni, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala ini, dia bawa contohlah kalau seseorang bayi yang berumur setahun itu boleh berkata-kata, kalau kita tanya kepada dia apa perkara yang paling menyenangkan dan paling manis untuk anda, kalau bayi itu boleh berkata-kata, sudah pasti dia akan berkata bahawa perkara yang paling baik dan paling menyenangkan aku ialah ketika aku berada di dalam dakapan kasih sayang ibuku sendiri, kerana seseorang bayi akan merasa tenang dan akan merasa selamat semasa berada di dalam dakapan ibunya. Maka bandingannya rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih lagi besar daripada itu. Bandingan itu hanya sekelumit saja daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah kepada manusia ini adalah amat besar sekali. Wallahu a'lam. Okey, baik. Alright, terima kasih Ustaz. Menyebut tentang kun fayakun dan juga konsep tawakal tu juga sebenarnya kita nampak sepertinya macam agak mungkin untuk setengah-setengah orang ataupun setengah-setengah daripada mungkin akan tertanya-tanya sedikit Ustaz dia apa macam mana nak apply tawakal yang sebenarnya ya. Apa sebenarnya dimaksudkan tawakal tu secara spesifiknya maksudnya Ustaz bila ada masalah Ustaz, kalau boleh Ustaz perluaskan sedikit Ustaz tentang konsep tawakal ni Ustaz, boleh Ustaz? Mungkin kita boleh lihat kepada hadis Nabi lah berkenaan dengan tawakal ni. Ada seorang sahabat dia tinggalkan untanya di luar, dia tinggalkan begitu saja. Jadi apabila Rasulullah tahu, Rasulullah kata iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu. Unta tu ikat dulu supaya dia tak lari supaya tak hilang. Kemudian barulah bertawakal. Ikhtiar dulu maksudnya Ustaz ya. Ikhtiar dulu. Ya. Kemudian barulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bertawakal ni dalam konsepnya yang sebenar bukan hanya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu saja, tetapi kita tetap melakukan sebab musababnya lah yang untuk menjadikan kita mendapat sesuatu ataupun menjauhkan kita daripada sesuatu. Kita kena melaksanakan sebab musabab tersebut. Barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep yang sebenarlah tawakal. Sebab dalam bahasa Arab pun tawakal dengan bahasa Arab tawakul, dia punya masdar. Tawakul dengan tawakul. Ejaannya hampir sama. Tapi dia berbeza dari segi makna. Tawakal yang tadilah, tawakul yang tadi berusaha dulu. Kalau kita nak kenyang, makanlah dulu. Kan? Tetapi yang memberi kenyang itu ialah Allah Subhanahu wa taala, bukan makanan. Tapi kalau kita tak yang makan, memberi keputusan untuk kenyang ataupun tidak itu adalah Allah di atas usaha kita ya Ustaz ya, macam usaha tu. kita. Ya, betul. Kadang-kadang kita makan sikit je pun dah kenyang dah. Sebab Allah Taala yang beri. Yang beri rasa kenyang tu, betul. Dan ikhtiar kita juga Ustaz ya, mungkin kerana waktu kita berusaha untuk berikhtiar bagi diet dan juga, tapi kalau kita berikhtiar tu dengan cara memang kita makan saja, maka dia akan memberi rasa kenyang tu mungkin berganda lah. Okey, cuma mungkin daripada aspek kehidupan saya sendiri, saya seronok juga nak berkongsikan pada saya dia berita yang menggembirakan pada saya lah di atas konsep cerita tawakal dan cerita kun fayakun Ustaz ya. Kalau boleh saya sharekan sikit, mandangkan student saya Rita dan Suhaila pun ada di sini juga. Jadinya saya nak sharekan pengalaman kami bersama lah ya Ustaz sedikit. Rita jangan pening kepala ya Rita, terus dipening Ustaz. Sedikit kisahnya lah, saya pada tahun lepas misalnya pernah tahun lepas ke Rita ya, tahun ni lah kot, awal tahun saya fikir saya ada buat permohonan Ustaz Prof di permohonan untuk memohon fellowship ke Turki, beasiswa berkenaan tentang membuat kajian lah di sana selama setahun di bawah Tabita Ustaz. Dan pada waktu tu saya terima ada 2 offer lah.
offer untuk memohon, bukanlah offer untuk pergi ke sana lagi. Jadi offer untuk mohon pada ketika itu adalah untuk kedua-dua ni adalah sangat baiklah. Jadi saya punya angan-angan tu tinggi. Jadi saya kata pada Rita, sebab kerana Rita ni adalah pelajar master saya, pelajar RA saya juga dan masa sama, saya kata Rita, insya-Allah angan-angan percuma kalau dapat. Kalau saya dapat, saya nak bawa Rita pergi ke sana, ke Turki. Jadi tawakul tadi tu Ustaz, saya letakkan ikhtiar dan saya menjalankan proposal tersebut sebaik mungkin dan saya buat sebaik mungkin saya mampu buat. Dan kemudian permohonan yang satu lagi juga saya mohon juga dan saya serahkan pada Allah, saya tawakal mana yang terbaik. Saya kata pada Rita, kita kena ikhtiar juga Rita. Saya nak, kalaulah contoh saya dapat ke sana, saya nak bawa Rita, mungkin Rita boleh pergi dulu untuk sambung belajar PhD dan juga sambung juga bahasa Turki. Jadi di sini Rita perlu ambil kursus bahasa Turki. Jadi seolahnya Ustaz, saya dah memberi harapan pada Rita, anak murid saya ni tadi. Sepertinya akan dapat. Saya berharap akan dapat Ustaz dan saya telah memberikan harapan yang indahlah kepada student saya. InsyaAllah Rita, kalau dapat saya bawa Rita ya. Begitulah sepertinya Ustaz. So ditakdirkan Allah, rezekinya saya tidak peroleh dua-dua rezeki ini tadi. Kedua-dua permohonan proposal ini dan juga saya juga tidak mendapat juga tawaran yang satu lagi. Jadi akhirnya sepertinya saya fikir saya telah mengecewakan anak murid saya lah kerana saya telah memberi harapan pada dia nak bawa pergi ke Turki. Dan kemudiannya saya dah sampaikan pada Rita, Rita masuk kelas bahasa Turki. Untuk sambung belajar bahasa sebagai persediaan. Belajar dulu Rita, tak apa kalau tidak pun sekurang-kurangnya Rita dapat belajar bahasa Turki, dapat ilmu baru daripada bidang ini. Jadi apa jadi Prof pada waktu itu? Masya Allah Rita adalah pelajar pertama, semester pertama ya Rita di Yunus Emre Institusi di Kuala Lumpur. Dan pada semester pertama Prof, pada semester ini yang baru berakhir Yunus Emre Institute telah memberi 50 tiket memilih untuk mereka yang mendapat 50 tiket penerbangan Turkish Airlines secara percuma Prof. Masya Allah rupanya Allah tidak benarkan saya untuk memperoleh kedua-dua tawaran tersebut Prof. Allah gantikan saya dengan tawaran sebagai inviting visiting researcher di Sulaiman Demirel University dan Allah gantikan Rita dengan memperoleh tiket percuma ke Turki Prof. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi subhanallah. Itu adalah konsep. Tahniah dua-dua. Ya, alhamdulillah. Konsep tawakul dan juga tawakal itu akhirnya Allah telah kurniakan melalui kun fayakunnya Prof. Jadi saya yakin ketiga konsep ini telah terlaksana buat kami dan membahagiakan saya, malah membahagiakan juga Rita dengan cara begini Prof. Dari Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya kita usahakan yang terbaik dan kemudian serahkan kepada Tuhan. Ini tawakal. Betul Prof. Alhamdulillah. Jadi berita ini saya fikirkan Masya Allah bila saya dengar ulasan ini hari ini daripada Ustaz, saya kata itulah dia. Bila saya berbual dengan Rita pun saya kata Masya Allah Rita, Allah tak beri apa yang kita nak. Tetapi Allah beri apa yang dia inginkan kepada kita dengan cara yang terbaik buat diri kita masing-masing. So, memang ayat pun sebut macam itu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Macam itulah biasanya. Ya, alhamdulillah. Ya, betul Prof. Betul. Alhamdulillah. So, itulah dia konsepnya yang mungkin lebih mudah untuk semua pada pendengar kita, yang saya kongsikan sedikit pengalaman saya itu sebagai ibrah mengenai konsep tawakul dan kemudian tawakal dan bagaimana konsep Allah pula memperjelaskan kun fayakunnya daripada konsep pemberian dia yang dia nak berikan rahmat dia kepada kita. Alright. Okey, mudah-mudahannya cerita saya itu menyegarkan sedikitlah mata semua yang ada menonton dan juga mendengar pada hari inilah. Okey, kita sambung seterusnya di page kita yang terakhir pada muka surat yang 57 sehingga muka surat 60. Kita akan habiskan dengan bacaan doa di halaman 60-nya Prof ya Ustaz. Okey, kita akan sambung bacaan ini dengan bacaan daripada Ustaz Nazmi. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Silakan Nazmi Azim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Nazmi, silakan Nazmi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, jom sambung muka surat 57 perenggan yang kedua. Bismillah. Okey.
Ubat yang kedua adalah permintaan dengan berdoa melalui kesyukuran dan qanaah, iaitu berpada dan meyakini akan rahmat pemberi rezeki yang maha mengasihani. Adakah begitu? Ya. Sesiapa yang menjadi tetamu kepada Tuhan yang maha pemurah dan maha mulia ini, yang menghamparkan permukaan bumi sebagai hidangan yang dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan dan menjadikan musim bunga seperti jambangan bunga-bungaan indah yang diletakkan bersebelahan hidangan yang beraneka dan ditabur ke atas hidangan tersebut, maka bagaimanakah kefakiran dengan keberhajatan kepadanya menjadi sesuatu yang menyakitkan dan memberatkan. Bahkan dia menjadikan kefakiran dan keberhajatannya seumpama penambah selera dengan meninggikan lagi tahap kefakirannya seperti seorang yang menambah seleranya. Kerana inilah mereka yang bijak, iaitu insan kamil, berbangga atas kefakiran mereka. Tetapi janganlah salah faham. Ia bermaksud untuk seseorang menyedari akan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan merayu kepadanya, bukan mempamerkan kefakiran kepada manusia dan mengambil sikap sebagai pengemis. Manakala tiket dan voucher itu pula adalah menunaikan segala perkara yang difardukan, terutamanya solat, serta meninggalkan dosa-dosa besar. Adakah begitu? Ya. Sesungguhnya seluruh ahli al-ikhtisas dan asy-syuhud serta seluruh ahli al-dzauq dan ahli al-kasyaf, mereka semua bersepakat bahawa khazanah bekalan dalam perjalanan menuju keabadian yang gelap serta cahaya dan buruknya, iaitu tunggangannya melintasi titian sirat, hanyalah boleh didapati dalam mematuhi segala perintah Al-Quranul Karim dan menjauhi segala larangannya. Jika tidak, sains dan falsafah, kemahiran dan kebijaksanaan tidak bernilai apa-apa dalam perjalanan ini. Cahaya mereka hanyalah sampai sehingga pintu kubur. Oleh itu, wahai nafsuku yang malas, betapa sedikit, ringan dan mudahnya untuk melakukan solat 5 waktu dan meninggalkan 7 dosa besar. Sekiranya anda mempunyai akal fikiran yang tidak rosak, anda akan memahami betapa hasil, buah dan faedahnya yang banyak, penting dan besar. Katakanlah kepada syaitan dan lelaki yang memujuk anda untuk melakukan kefasikan dan perkara-perkara bodoh itu. Katakanlah, jika anda mempunyai cara untuk membunuh kematian dan menghilangkan perpisahan dari dunia ini dan dapat menghapuskan kelemahan dan kefakiran daripada manusia, dan jika ada cara untuk menutup pintu kubur, maka beritahulah dan biarlah kami mendengarnya. Jika tidak, diamlah. Al-Quran membaca ayat-ayat seluruh makhluk di dalam masjid alam semesta yang luas ini. Mari kita mendengarnya. Marilah kita diterangi dengan cahayanya. Mari kita beramal mengikut hidayahnya. Dan marilah kita menjadikan lidah kita basah dengan berzikir dengannya. Ya, Al-Quran adalah perkataan yang hakiki dan diterima sebagai perkataan yang sebenar. Al-Quran adalah yang hak, datang daripada Tuhan yang hak, mengatakan yang hak, menunjukkan akan hakikat dan menyebarkan cahaya hikmah nurani. Di situ saja, Doktor. Boleh kita terus bacakan terus dia punya doanya terus ya. Boleh ya Prof ya, Ustaz? Ada doanya yang disebutkan di sini, kita bacakan terus ya Ustaz ya. Okey, silakan sambung terus. Boleh. Kita tanda tangan ramai-ramai ya, Doktor. Ya kan, okey, kita tanda tangan ramai-ramai. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuril imani wal Qur'an. Allahumma aghnina bil iftiqar ilaika wa la tufqirna bil istighna'i anka. Tabarra'na ilaika min hawlina wa quwwatina wa altaja'na ila hawlika wa quwwatika faj'alna minal mutawakkilina 'alaika wa la takilna ila anfusina واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك
ونور خلقك Amin. وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كثرة مخلوقاتك وكاشف طلسم كائناتك ودلال سلطنة ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف آمين. كنوز أسمائك ومعلم عبادك وترجمان آياتك ومرآة جمال ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya keimanan dan Al-Quran. Ya Allah, kayakanlah kami dengan rasa fakir terhadap-Mu dan janganlah Engkau fakirkan kami dengan rasa tidak berhajat kepadamu. Kami berlepas diri kepadamu dari daya dan kekuatan kami serta kami berlindung di bawah daya dan kekuatan-Mu. Maka jadikanlah kami dalam kalangan orang-orang yang bertawakal terhadap-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami berada di bawah kekuasaan diri kami sendiri serta peliharalah kami dengan pemeliharaan-Mu serta kasihanilah kami serta seluruh orang mukminin lelaki dan wanita. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu, nabi-Mu, pilihan-Mu, kekasih-Mu serta keindahan kerajaan-Mu, penghulu ciptaan-Mu, tumpuan penjagaan-Mu, matahari petunjuk-Mu, lisan hujah-Mu, contoh rahmat-Mu, cahaya ciptaan-Mu, keagungan makhluk-makhluk-Mu, lampu keesaan-Mu dalam banyaknya makhluk-Mu, pembokar jampi alam semesta-Mu, penunjuk kekuasaan rububiyah-Mu serta penyampai kepada keredaan-Mu, pengisytihar khazanah nama-nama-Mu serta guru kepada hamba-hamba-Mu, penterjemah bukti-bukti-Mu, cermin keindahan rububiyah-Mu serta perantara terhadap para saksi dan kesaksian-Mu, kekasih-Mu, Rasul-Mu yang Engkau utuskan sebagai rahmat bagi seluruh alam, juga ke atas seluruh ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda, saudara-saudara baginda dalam kalangan para nabi dan rasul serta seluruh para malaikat yang dekat di sisi-Mu dan hamba-hamba-Mu yang soleh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih di atas bacaan doa dan juga bacaan teksnya di dalam muka surat yang terakhir ini. Okay, sebelum kita habislah sesi kita pada hari ini, kita mesti dengarkan dulu ulasan tambahan langsung lagi daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Surat 57 ya. Alright. Okey, ubat yang kedua. Okey, ubat yang pertama tadi kesabaran dan dengan bertawakal kepada Allah. Yang kedua ni berdoa melalui kesyukuran dan qanaah. Qanaah ni sifat berpada, cukup dengan apa yang ada. Jadi ini juga merupakan ubat yang boleh menyelamatkan manusia itu daripada yang digambarkan tadi sebagai luka yang dalam, cedera yang parah yang ada pada diri manusia. Okey, cuma yang saya nak nyatakan di sini ialah berkenaan dengan maksudnya kita merasakan keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi janganlah kita mempamerkan ataupun memperlihatkan kefakiran. Keberhajatan ni kefakiran lah, ataupun kemiskinan kita kepada sesama manusia, sehingga kadang-kadang kita menjadi seolah-olah pengemis kepada manusia. Yang penting, yang benar ialah kita menampilkan dan memperlihatkan keberhajatan kita dan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana selagi mana kita memperlihatkan perkara tersebut kepada Allah, dia akan meningkatkan kedudukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita memperakui ataupun mengakui akan ketinggian dan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik kefakiran yang kita miliki. Seterusnya
Al-Ustaz menjelaskan tentang tiket dan voucher. Sebab di antara dialog di antara lelaki yang penipu dan licik tu, dia tanya kepada askar tu, apa yang ada pada tanganmu? Itu adalah tiket yang akan membawa kita boleh menyebabkan kita boleh meneruskan perjalanan dengan lancar dan baik. Jadi dia kata tiket dan voucher di sini adalah segala perkara yang difardukan, terutamanya solat serta meninggalkan dosa-dosa yang besar. Solat dan juga meninggalkan dosa-dosa yang besar, terutamanya yang dinyatakan sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya lah, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah daripada 7 perkara dosa yang boleh memusnahkan kamu. Antaranya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membunuh, melakukan sihir dan sebagainya lah. Itu dalam satu hadis dia telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kemudian Al-Ustaz menyatakan di sini dalam menghadapi golongan yang ingin menyesatkan manusia ini daripada jalan kebenaran, kita minta kepada mereka untuk cuba menjauhkan kita ataupun menghilangkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terjerumus ke dalam kemusnahan. Tadi pun sudah dinyatakan. Jadi jika sekiranya tidak dapat, maka diamlah kamu. Kita akan tetap berjalan di atas jalan kebenaran, mengikut risalah yang disampaikan oleh lelaki yang baik tadi, yang mengarahkan kita untuk melalui jalan yang lurus, iaitu dengan membaca Al-Quran. Itu adalah Al-Quran. Paling kurang maksudnya kita hendaklah sentiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai peneman kita. Kita membacanya, kita cuba memahaminya dan menghayatinya pada setiap masa. Kerana Al-Quran itu adalah kebenaran datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang benar, maka dia akan memimpin tangan kita ke arah jalan yang benar dengan kita memperbanyakkan bacaan kita terhadap Al-Quran, memahaminya dan juga menghayatinya. Wallahu a'lam. Silakan Dr. Okey, Wahidah. Ustaz. Alright, okey Ustaz. Terima kasih untuk ulasan Ustaz yang terakhir. Saya mengalu-alukan untuk di saat akhir kita ni, sekiranya ada soalan ataupun ada ulasan tambahan daripada para peserta kita untuk bertanya kepada kedua-dua pengulas kita pada hari ini, Ustaz Anwar dan juga Prof Adam. Kita juga bersama dengan Tuan Hairul, kalau ada kita boleh tanya soalan ataupun boleh memberi ulasan tambahan lah. Jika ada boleh dialu-alukan, silakan, janganlah diam saja. Ustaz Nazmi ada soalan apa-apa? Nazmi silakan. Tak ada. Okey, alright. Senyum saja Ustaz ni. Okey, apa namanya? Tuan Khairul. Okey, Tuan Khairul silakan Tuan. Tuan ada apa-apa ulasan tambahan Tuan? Bukan, saya ni sebenarnya budak baru belajar. Budaknya tetapi Tuan dah 17 tahun belajarnya Risalah An-Nur. Ya Allah. Bukan budak yang tua di antara budak-budak ya. Yang paling tua. Okey, saya ada soalan. Dalam paragraf terakhir sekali dalam kalimah ke-7 ini, ada satu ungkapan Ustaz yang dikatakan Al-Quran membaca ayat-ayat seluruh makhluk di dalam masjid alam semesta yang luas ini. Saya minta huraian daripada kita punya pengulas, kalau boleh saya pencerahan. Saya serah pada Prof Adam lah kot. Ya Allah, ya Tuhan. Ustaz bagilah jawapan. Okey, terima kasih atas soalan itu. Sebenarnya bila kita tengok alam ini dan perkara-perkara tentang Quran dan Rasulullah, semua biasanya cakap tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila kita baca Quran,
Quran sebut perkara-perkara berlaku di alam semula jadi ini. And Rasulullah pun sama juga. Dan bila kita tengok dengan teliti apa jadi di alam ini pun ada dalam Quran juga maksudnya. So semua biasanya nak beritahu ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Ya, ya, baik. Baik, okey, terima kasih Prof. Ustaz ada ulasan tambahan Ustaz berkenaan tentang soalan daripada Tuan Khairul Ustaz? Tak ada. Tak ada, alright. Kerana kira dah jelas. Okey, alright. Ada sesiapa nak bertanya? Silakan. Okay, bismillah. Saya Syakirin, merupakan menti lah pada Dr. Nurul Huda di SIM. Okey, alright. Okey, silakan Mungkin Syakirin. bagaimana untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan mahasiswa kaitan sejarah, terutamanya karya-karya ataupun tokoh-tokoh kita dalam dalam Islam kita ni, macam Syed Nursi dan tokoh-tokoh Islam lain. Allah faham ke soalan? Tak jelas soalannya. Suaranya Syakirin agak bergegar-gegar. Suaranya agak bergegar-gegar macam tu sikit Syakirin. Okey, bismillah. Mungkin bagaimana untuk meningkatkan kesedaran ataupun al-wa'yu untuk dalam kalangan mahasiswa untuk dalami lagi sejarah sebab kita tengok mahasiswa ni ramai mungkin bawah lagi, mungkin peringkat beliau lah, dia tak minat belajar sejarah sebab mungkin banyak fakta, mungkin bagaimana mungkin untuk bagi kefahaman ataupun kesedaran lah Allah Allah. Okey, baik, alright. Bagaimana Ustaz, saya ulas sedikit soalan daripada Syakirin Ustaz, bagaimana untuk kita pada kalangan para mahasiswa untuk memperoleh kefahaman ataupun keinginan mendalam untuk belajar mengenai sejarah Ustaz. Jika Ustaz boleh ulaskan sedikit dahulu berkenaan tentang hal ini Ustaz. Saya rasa Dr. Wahidah patut jawabnya, dia sejarah kan. Okey, tapi saya dengar dulu daripada Ustaz dah dulu, orang yang lebih aula lah Ustaz ya. Saya sebagai pengatur cara majlis ni, saya biasanya tukang-tukang support je lah dari belakang. Okey, silakan dulu Ustaz, nanti insya-Allah saya sambung Ustaz. Okey, cuma kalau tidak dapat dinafikan lah, sejarah ni satu perkara yang penting lah untuk kita pelajari sebab sejarah ni sebagaimana orang kata kan, sejarah akan berulang. Jadi daripada peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku itu, dia ada sebab musabab dia juga, sama juga dengan kejadian-kejadian yang lain yang berlaku. Cuma mungkin sebab musabab dia tu terlalu, kita kata apa, abstrak, mungkin berlaku dalam masa yang panjang, yang akan menyebabkan perubahan di dalam sesuatu masyarakat lah. Itu yang pertama. Jadi sejarah ni satu perkara yang penting juga lah untuk kita pelajari, walaupun yelah saya pun kadang-kadang tak berapa minat juga sejarah ni kan. Terutamanya berkenaan dengan nombor. Saya patut nak buat gini, tak boleh. Sorry, ada gangguan. Itulah saya cuba untuk cari sekejap, mungkin daripada okey dah. Okey dah. Okey. Apa nama ni? Itu dari sudut itulah. Kemudian kalau sejarah Rasulullah yang kita panggil sirah, memang patut kita cuba untuk pelajari dan memang patut untuk kita menguasainya lah sebagai seorang Muslim. Kita patut mempelajarinya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang hebat sepanjang sejarah Islam ni. Saya rasa kita juga patut mengkaji ataupun mempunyai sedikit pengetahuan tentang tokoh-tokoh yang hebat ini dan bagaimana mereka ini bertindak di dalam membawa pembaharuan dan juga perubahan dalam masyarakat sehingga dapat mengembalikan umat Islam ini kembali kepada pengamalan Islam yang sebenar. Bagaimana cara yang mereka lakukan. Di samping kita juga lihat, kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat baginda. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Islam yang hebat ini, apakah sumbangan mereka di dalam mengubah
kehidupan kemasyarakatan masyarakat orang-orang Islam ini sehingga dapat berada di atas jalan yang benar. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, Al-Ustaz Badi'un Zaman Sa'id An-Nursi ini lahir ataupun kita kata pergerakannya ataupun kita kata mesejnya yang disampaikan itu ketika umat Islam berada dalam keadaan kemunduran ataupun berada dalam keadaan di bawah yang mana melalui Rasailun Nur yang beliau tulis sekurang-kurangnya dapat mengembalikan ataupun menegakkan ataupun meninggikan kembali Islam itu di dalam semangat Islam itu di dalam diri umat Islam, terutamanya di Turki lah pada ketika itu. Jadi maksudnya mempelajari sejarah ni satu perkara yang saya rasa amat penting lah. Bahkan jika seseorang itu berminat dalam bidang sejarah ni, sepatutnya dia mendalami lagi lah sehingga dia boleh mengambil mutiara-mutiara yang ada dalam kejadian-kejadian sejarah ini. Yang baik kita jadikan panduan dan ikutan, yang tak baik itu kita jadikan sempadan lah untuk dijauhi supaya tidak berlaku perkara yang sama kepada masyarakat kita. Wallahualam. Ya, baik. Alright, okey. Terima kasih Ustaz di atas ulasan Ustaz berkenaan tentang soalan yang diajukan. Dan mungkin daripada pihak saya sendiri, seperti mana Ustaz kata, saya bidang sejarah. Sepatutnya saya yang patut boleh ulas. Okey Syakirin, mungkin daripada pandangan saya sendiri Syakirin, sebenarnya perkara yang penting selalu ditanya lah Ustaz, sebenarnya Ustaz, Prof dan semua para hadirin kita, bila orang tanya, bila bercakap tentang bidang sejarah ni, apa yang menarik tentang sejarah? Ya, sejarah benda yang dah lepas. Kenapa perlu kita minat perkara yang dah lepas, dan benda tersebut nampak seperti tak link pula dengan teknologi yang berlaku. Kita pergi pada teknologi, kita pergi pada teknologi 4G, revolution dan sebagainya. Tapi apa kaitan dengan sejarah ya? Jadi soalan-soalan begitu selalu ditanyalah kepada saya. Jadi untuk kefahaman ataupun untuk mungkin saya boleh bantu untuk bukakan sedikit minda dan lapangkan hati kita semua. Apa yang penting tentang sejarah ni yang saya faham untuk diri saya sendiri Ustaz ya. Saya menanggapi bahawa sejarah ini sebenarnya sangat penting untuk kita tahu. Bukan hanya sejarah tentang lahir kita, sejarah kita mati kita tak tahu dah sebab kita dah mati kan, kita meninggal dah, jadi kita dah tak tahu bila sejarah kita meninggal. Tapi kalau kita sebut tentang perkara yang telah berlaku, apa yang penting sekarang yang saya selalu usahakan untuk saya faham tentang sejarah ialah kerana 2/3, kalau saya salah mungkin mohon betulkan Ustaz, dia 2/3 daripada ayat-ayat Al-Quran itu adalah terhasil daripada peristiwa-peristiwa sejarah. Bukan saya kata bahawa Al-Quran ini sejarah, tidak. Tetapi Al-Quran itu salah satu daripada anekdot sejarah, tetapi dia datang daripada wahyu Allah yang diturunkan melalui asbabnya, melalui Rasulullah SAW. Tapi yang lebih penting ialah apa yang berlaku dalam wahyu ataupun apa juga yang berlaku dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu semua adalah rangkaian-rangkaian peristiwa sirah, peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi kalau kita tak faham sejarah ataupun kita tak faham asbabun nuzul, apakah asbab bagi setiap ayat-ayat Al-Quran itu semua, maknanya kita tak faham, kita tak menjadi sebahagian daripada ahli di dalam agama Islam yang memahami apa yang berlaku dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis itu sendiri. Jadi untuk kita menjadi sebahagian daripada ahli yang memahami segala peristiwa itu dengan baik, untuk kita memperkuatkan tauhid kita kepada Allah, maka wajiblah kita tahu susur galur peristiwa-peristiwa yang berlaku yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Okey, perkara yang mudah untuk kita nak faham ya, dalam Al-Quran Allah sebut tentang peristiwa sejarah, bagaimana sejarahnya Nabi Adam ni diciptakan, bagaimana sejarah Siti Hawa diciptakan, bagaimana bermulanya Azazil. Daripada Azazil ini dia adalah sebahagian daripada ahli ibadah, akhirnya kemudiannya dihantar ataupun dihalau oleh Allah, turun dia ke muka bumi kerana derakanya dia untuk tidak memperakukan Nabi Adam itu sebagai manusia dan juga khalifah yang Allah nak berikan dia pangkatnya kepada Nabi Adam ini di atas muka bumi, pengiktirafan Allah itu kepada Nabi Adam kan. Begitu juga dengan peristiwa Nabi Musa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, itu semua adalah peristiwa sejarah yang memang benar-benar berlaku dalam sejarah hidup kita manusia di atas muka bumi ni. Dan juga Ustaz,
peristiwa sejarah itulah menyebabkan ada connection dengan kajian-kajian sains yang kita boleh lakukan pada hari ini. Terlalu banyak contoh. Saya selalu bila sekarang ni, bila usia saya dah makin meningkat ni Ustaz, kesedaran tu makin tinggi, bukan hanya untuk menjadi ahli dalam bidang sejarah. Tapi lebih penting ialah untuk saya nak memahami apakah ada peristiwa-peristiwa yang disebut oleh Allah yang menyebabkan kita faham tentang konsep tauhid pada Allah tu dengan lebih mendalam. Terutamanya bila saya lihat ada satu ayat ni, Masya Allah, Allah sebutkan, Allah bagi tahu bahawa setiap yang aku ciptakan daripada makhluk-makhluk aku yang aku ciptakan ini, saya tak ingat ayat mana Ustaz dia dalam Quran ni, tetapi ayatnya terjemahan mengatakan begini, setiap makhluk yang aku ciptakan ini semuanya datang daripada unsur-unsur tanah, unsur-unsur bumi, dan kepada unsur-unsur bumi lah kamu semua makhluk-makhluk ini akan dikembalikan. Masya Allah, saya fikir balik kan, betul juga ya, kita ni makhluk-makhluk yang ada dekat seluruh muka bumi ni, baik daripada kalangan manusia, baik daripada kalangan haiwan, baik daripada kalangan ikan-ikan, baik daripada kalangan pokok-pokok, semuanya datang daripada bumi sahaja Ustaz, tak ada satu pun datang daripada unsur yang di angkasa. Jadi yang di angkasa tu adalah binaan Allah yang Allah ciptakan untuk mengiktiraf, ataupun Allah memang sebahagian daripada pengiktirafan Allah pada dirinya. Allah ciptakan seluruh binaan yang ada di langit itu, tapi yang ada di bumi ni semua kita ni hasilnya datang daripada binaan yang ada di bumi. Kita ni manusia datang daripada unsur tanah, dan juga bukan manusia je, manusia, haiwan dan juga tumbuhan-tumbuhan, semuanya tu datang daripada unsur bumi dan kepada unsur bumi kita kembali. Dan perkara tersebut ini banyak diulas juga oleh Badiuzzzaman Said Nursi, yang mana kalau kita telusuri setiap satunya, Ustaz Said Nursi menjelaskan dengan detail bagaimana kita ni setiap daripada apa yang ada di dalam makhluk-makhluk yang Allah ciptakan kat muka bumi ni semua datang daripada yang ada di bumi, bukannya datang daripada langit. Okey. Jadi saya menganggap dan saya percaya bahawa peristiwa-peristiwa sejarah ni yang disebutkan dalam Al-Quran memang sangat penting untuk kita faham. Sebab apa? Bila kita faham contohnya tentang kisah Nabi Yusuf, kita telusuri satu-satu tu. Kenapa kisah Nabi Yusuf ni disebutkan begini dan begini dan berasal daripada mana Nabi Yusuf ni? Masya Allah, daripada situ saya jadi faham Ustaz bahawa Nabi Yusuf ini dilahirkannya di Palestin. Tetapi akhirnya kemudian merantaunya Nabi Yusuf ini daripada Palestin tu dihalaunya oleh, kalau kita bayangkan zaman sekarang ni, dia maknanya dibuang keluarga dia, sampailah dia akhirnya dijajakan, diniagakan sampailah kepada Mesir. Sehingga sampai ke Mesir itulah Nabi Yusuf bawa diri, dan bukan bawa dirilah, dijual dan akhirnya dijaga oleh keluarga kenamaan di sana. Dan daripada situ saya jadi faham bahawa bila kita faham tentang sejarah, kita telusuri pula apa yang pentingnya kerajaan. Saya jadi faham kenapa Mesir dalam banyak negara Allah sebutkan Mesir antara menjadi negara yang disebut dalam Al-Quran. Sebab rupa-rupanya bila kita kaji arkeologi dia di negeri Mesir, di negara Mesir ni, Mesir pada waktu itu adalah antara negara yang terkaya di dunia. Dan Mesir memiliki banyak khazanah-khazanah emas. Sebab itulah siapa nama tu yang Qarun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa, yang juga adalah berasal daripada Mesir. Qarun ini memiliki kunci-kunci emas. Kunci-kunci dia saja dibawa dengan kereta-kereta yang sangat besar ya Ustaz ya. Kereta kuda yang sangat besar ni tadi, yang mana hanya untuk memuatkan kunci-kunci emas dia sahaja. Belum lagi dibuka pintu-pintu tu tadi. Jadi daripada situ kita jadi faham, oh rupanya negara Mesir yang kita mungkin nampak sepertinya sekarang dah tak maju dan tidak membangun, bukan seperti US dan negara-negara yang lain, rupanya Mesir dulu adalah antara negara yang terkaya di dunia. Jadi kat situ menyebabkan rasa seronoklah kita faham sejarah ni ya. Sebab akhirnya kita jadi lebih faham kerana peristiwa-peristiwa ini sebenarnya Allah sebut jelas dah dalam Al-Quran. Allah nak suruh kita tafakur dan juga Allah nak minta kita untuk tafkir. So begitulah dia, sebab sedikit dah jadi cerita sejarah pula lah. Ustaz ni, Syakirin tanya soalan. Syakirin patut tanya soalan dalam subjek saya Syakirin, bukan tanya dalam ni. Anyway, tetapi mungkin sedikit dia boleh menjadi satu pedoman jugalah bahawa sebenarnya apa yang disampaikan sebagaimana dalam peristiwa sejarah juga apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh sebagaimana Badiuzzzaman Said Nursi juga amat penting. Sebab apa? Salah satu daripada bantuan kepada ilmu sejarah ini dia memperdekatkan kita kepada ilmu tauhid.
Dan ilmu tauhid inilah yang memperdekatkan kita juga dengan Allah. So itu adalah sedikitlah ulasan daripada saya Ustaz dan juga daripada semua rakan-rakan kita yang mendengar lah. Okey, alright. Dan mungkin saya boleh bacakan sedikit ya. Ada soalan daripada Puan Rosita tadi Ustaz. Puan Rosita ada bertanya, Doktor, maaf saya bertanya, tawakul tu tadi maksudnya berusaha dan berikhtiar. Lalu tawakal bermaksud berserah kepada Allah. Betul ke fahaman saya? Okey, begitu soalannya Ustaz. Boleh Ustaz ulaskan Ustaz? Okey, dalam bahasa Arab kita sebut tawakkul dalam bahasa Arab lah. Dia punya masdar kata terbitan. Tapi dalam bahasa Melayu kita sebut tawakal lah. Jadi sebenarnya tawakal yang sebenarnya ialah tadilah berusaha dulu, kemudian baru menyerahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud tawakal yang sebenar. Yang Ya, hanya betul. berserah kepada Allah itu namanya tawakal. Ataupun Tawakal. Okey. tawakal maksudnya itu hanya serah saja kepada Allah tanpa ada usaha. Jadi berbezalah di antara tawakal dengan sabdu pada huruf kaf tawakal dengan tawakal. Itu sajalah yang saya nak sebutkan di sini. Jadi maksudnya konsep yang sebenarnya ialah usaha dulu, konsep tawakal yang sebenar ialah usaha dulu kemudian baru Usaha serah dulu. kepada Dia Allah. tak boleh contohnya kita nak makan nasi, kenyanglah dengan sendiri. Kita nak makan nasi tapi kita tak berikhtiar untuk ambil pinggan, bubuh nasi dan juga suapkan ke mulut. Itu adalah sebahagian daripada jalan ikhtiar ya Ustaz. Tapi kalau kita tak serahkan dan kita tak lakukan, mana kita tawakal aja kenyang kot ni, kenyang kenyang saja kot. Jadi dia tak akan kenyang, maknanya tawakal tu tak sampai kepada objektifnya lah. Begitulah Ustaz ya. Yang saya fahamnya begitulah. Alright. Okey. Alright, so ada apa-apa soalan lagi ke yang boleh kami sampaikan ataupun boleh kita sharekan kepada para panel kita pada hari ini? Jika ada, mohon ajukan soalannya ataupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh unmutekan suara, unmutekan ialah suara, mic dan juga boleh terus bertanya langsung. Silakan. Ada satu soalan? soalan. Okey. Okey. Kita tengok susulan ataupun susunan tamsil yang dibawa oleh Ustaz memang ada maksud di sebaliknya. Cuma soalan saya dalam cerita orang yang menasihati askar tadi, dia guna umpama Nabi Khidir alaihi salam. Mengapa agaknya? Mungkin ada tamsil ini juga satu tamsil, mungkin ada maksud di sebaliknya. Okey. Okey, baik. Silakan Ustaz. Wallahu a'lam. Mungkin Prof Adam boleh jelaskan dengan lebih lanjutlah bagaimana kedudukan Nabi Khidir ni dalam kalangan masyarakat orang Turki lah. Cuma setahu saya dalam masyarakat Melayu pun kita selalu sebutkan Nabi Khidir dan dalam situasi kita dalam masyarakat kita pun kita mengenali Nabi Khidir ni sebagai Nabi lah, walaupun ada perbahasan lah di kalangan ulama tentang kedudukan Khidir ni adakah Nabi ataupun tidak. Itu saya pun tidak tahu secara mendalam lah. Cuma apa yang saya faham bila sebut Nabi Khidir dalam kalangan masyarakat Melayu, ia adalah seorang yang baik, seorang yang mempunyai tahap keimanan yang tinggi, seseorang yang mempunyai apa kita kata, kalau Nabi mukjizat, kalau orang biasa ni kita kata apa? Karamah, mempunyai karamah tertentu berbanding dengan orang lain. Jadi maksudnya kedudukan Nabi Khidir ni dalam masyarakat Melayu pun mempunyai kedudukan yang tinggilah. Tapi saya tak tahulah bagaimana kedudukan Nabi Khidir ni di kalangan masyarakat di Turki. Wallahu a'lam. Okey, baik. Alright. Okey, terima kasih Ustaz. Prof ada apa-apa ulasan tambahan lagi Prof untuk apa-apa sahaja bahagian kita bincang hari ini? Saya ingat tak perlu tu, saya fikir Abang Khairul atau Tuan Khairul baca risalah
dan kemudian baca Jawshan yang besar itu. Hujung sekali Badiu'uzzaman senaraikan 25 nabi-nabi disebut dalam Quran. Antara satu Nabi Khidir biasanya. Maksudnya, kalau Badiu'uzzaman senaraikan macam itu, memang Nabi lah. And the konteks dekat sini biasanya dalam perjalanan kehidupan kita, ada biasanya syaitan atau manusia macam-macam mewakili satu golongan datang dengan hawa nafsu sekali, dia nak tukar kefikiran manusia terhadap hawa nafsu. Masa itulah satu orang sampai daripada kanan, dia cakap jangan tertipu dengan itu. And tanya dia kalau dia mewakili itu, boleh tutup kubur and halangkan kematian daripada manusia dan baru boleh dengar dia. Dan kalau dia tak boleh, dan jangan tertipu dengan dia. Ya. And satu lagi dalam perjalanan kehidupan kita juga dalam keharian adalah beberapa musibat, bencana, kesakitan, macam-macam akan berlaku. So masa itu biasanya kita fikir semua ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, khairihi yang baik-baik, wa syarrihi sebenarnya. Itu pun kalau buruk pun datang daripada Tuhan. Tapi sini keburukan kepada manusia sahaja, terhadap manusia. Sebenarnya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tak ada keburukan langsung. Itu pun baik nak tunjuk yang satu perkara sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua yang baik. Okey, dan tentang tadi soalan Syakirin itu sejarah. Bila kita tengok sejarah dalam Quran, bukan biasanya peristiwa-peristiwa berlaku dan tutup. Sebenarnya ada banyak pengajaran untuk semua lapisan masyarakat sampai hari kiamat. Bukan biasanya sudah dan tak ada relevan lagi. Bukan. Sekarang yang apa kita buat sekarang yang Zoom ini biasanya hampir satu kemujizatan Nabi Sulaiman dengan Bilqis. Peristiwa yang Bilqis itu. So maksudnya semua ni dalam teknologi dan scientific development ada kaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah nabi-nabi juga. Ya. Okey, itu saja saya boleh cakap. Okey, baik. Alright. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof di atas ulasan Prof. Sama-sama insya-Allah. Dan saya anggapkan juga sebagai ulasan yang terakhirlah untuk kelas kita pada hari ini, Prof, Ustaz dan semua. Silakan. Saya juga mengambil kesempatan jugalah ingin mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah kita telah tamatlah kelas kita pada hari ini sampai sehingga pada kalimah yang ke-7. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan kalimah ke-8 dan pastinya kami juga mengharapkan terus kehadiran para ahli semuanya, para peserta untuk terus hadir lagi pada kelas kita pada sesi akan datang pada minggu depan insya-Allah. Dan juga saya ingin ingatkan tolong jangan lupa untuk isi link yang telah kita sediakan di dalam ruangan chat untuk sijil bagi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan sekiranya kalau tak ada apa-apa soalan dah, mungkin kita boleh habiskan dululah kita punya kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Alright, okey baik. Okey baik. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz, Prof, dan pengajar semua. Alright, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kami menunggu kehadiran peserta selanjutnya insya-Allah pada minggu hadapan lagi ya. Right, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sama-sama dari pihak kami.
Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik Prof. Baik Okey. Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum. Doktor. Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Terima warahmatullahi. kasih semua pada pembaca Jumpa lagi, kita pada hari insyaAllah. ini juga. Jumpa lagi insya-Allah.